setahun untuk Majlis Belia Malaysia. Akta untuk pekerja ekonomi gig bakal diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertemu putera Monaco iaitu putera Albert II. Pertemuan berlangsung di Palace of Monaco semalam. Al-Sultan Abdullah dan putera Albert II kemudian berangkat ke Majlis Pelancaran Kenderaan Pelbagai Tugas Rover Lunaire Flex di Ibu Pejabat Venturi, syarikat pengeluar automotif berbangkalan di Monaco. Seri Paduka turut berangkat mengunjungi pasukan F1 Mercedes Petronas di The Paddocks dan kemudian Automobile Club Monaco. Al-Sultan Abdullah kini dalam rangka lawatan khas 5 hari ke Monaco hingga Selasa ini atas persilaan putera Albert II. RM5 juta disalur kepada Majlis Belia Malaysia MBM setahun bagi memperkasa golongan muda memacu negara. Pengumuman dibuat Perdana Menteri sempena sambutan Hari Belia Negara 2023. Kita bantu sekadar yang mampu, tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Hamid, Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan RM5 juta. Menerusi peruntukan yang disedia, MBM diminta perincikan laporan hala tuju dan pelan menambah keanggotaan para belia dalam masa sebulan. Perdana Menteri juga mahu penyertaan wanita di semua peringkat termasuk kepimpinan MBM bermula dengan kadar 30%. Turut dicadang pelibatan GLC dalam program latihan belia, fokus tertumpu kepada aspek kepimpinan. Saya akan bawa untuk pertimbangan Jemaah Menteri dalam masa singkat, dan saya percaya Hana dan Adam boleh peringatkan supaya gasih-gasih terlibat, baik Perkeso, baik Khazanah, baik Petronas, turut terlibat dalam program latihan di Institut Latihan Belia di bawah KBS. Dan sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2023, Perdana Menteri menyeru pengamal media berusaha pupuk kesedaran dalam usaha wujudkan budaya baharu dalam industri kewartawanan. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, tugas wartawan bukan sekadar merakam detik, malah mencetus idea berdasarkan nilai-nilai selari konsep Malaysia Madani, terutama berkaitan demokrasi. Ini madani dan demokrasi. Maknanya kita nak terapkan nilai, bukan pahaman sempit yang boleh melemah dan mematikan semangat atau memecah belahkan rakyat. Jadi pemupukan nilai itu penting. Dan madani ini bagi saya istimewa atau uniknya ialah kerana penekanan tentang nilai dan akhlak itu mendasari pemikiran kita dalam bidang pembangunan, kebebasan, kewartawanan dan lain-lain. Pada majlis sama, Perdana Menteri umumkan bantuan awal RM1 juta untuk tabung kasih Hawana. Beliau turut menyerahkan bantuan tabung tersebut kepada 3 penerima selain menyampaikan anugerah Hawana 2023 kepada Datuk Muhammad Nur Khalid atau dikenali dengan gelaran Datuk Lat. Ini macam function lah. Saya banyak suka hati siapa Pak. Kita tua, sudah pensiun pun tak ada kasih orang rupa. Itu banyak bagus ini macam. Saya banyak suka hati ini macam. Ini satu berita gembira lah buat veteran, wartawan veteran lah. Jadi diharapkan dia dapat diteruskan lah. Sebab masih ramai lagi bekas wartawan di luar sana
yang amat memerlukan bantuan dalam meneruskan hidup. Akta bagi menjamin keselamatan sosial pekerja ekonomi gig termasuk sektor e-hailing bakal diwujudkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perbincangan mengenainya sudah diadakan bersama Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Dan kita akan perincikan akta dan ini akan mengambil masa yang agak panjang kerana ianya melibatkan penglibatan Jabatan Keluarga Negara, komen daripada beberapa NGO dan persatuan-persatuan yang terlibat dengan industri e-hailing ini. Yang penting asasnya ialah jaminan masa depan mereka. Kementerian Komunikasi dan Digital dalam fasa akhir menyiapkan draft rang undang-undang RUU Penubuhan Majlis Media yang dijangka dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya Mac tahun depan. Penggubalan RUU itu bukti komitmen dan sokongan kerajaan untuk terus tingkatkan kebebasan media selain bantu pengamal media depani cabaran semasa. Kita akan majukan draft tersebut kepada Pejabat Peguam Negara untuk penelitian dan seterusnya diangkat ke Mesyuarat Jemaah Menteri. Setelah diterima dan diluluskan di Jemaah Menteri, maka ia akan dibentang di Parlimen. Solusi komprehensif sedang diteliti Kementerian Komunikasi dan Digital untuk lindungi hak cipta hasil kerja pengamal media. Ini bagi mengelak ia disalahguna pihak tidak bertanggungjawab. Di peringkat organisasi media, saya lihat ada kewajaran untuk mengadakan satu perbincangan dan mungkin satu kata sepakat di mana sebagai satu kita panggil United Front lah, rakan-rakan media, dan kita boleh jemput contohnya penyedia platform media sosial untuk mendengar, mendapat pandangan dan mewujudkan satu saluran untuk terutama mengekang salah guna IP, intellectual property dari rakan-rakan wartawan. Turut akan dibincang perkara berkaitan kebajikan media termasuk cadangan caruman Perkeso dan KWSP. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital.
kembali. Bagi mendepani isu lambakan graduan perguruan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan segera dapatkan unjuran keperluan guru daripada Kementerian Pendidikan. Ia meliputi keperluan guru di sektor awam dan swasta. Soal kita sekarang ialah mungkin dengan ramainya yang ambil kursus perguruan, kita perlu lihat bahawa perguruan ini bukan saja untuk dibekalkan kepada sekolah kerajaan. Dia boleh juga sekolah swasta, dia boleh juga menjadi guru di luar negara dan sebagainya. Peminjam PTPTN manfaatkan sepenuhnya insentif bayaran balik pinjaman yang disedia menerusi Belanjawan 2023. Insentif bermula 1 Mac 2023 hingga Rabu ini benar-benar meringankan beban golongan sasar. Cik Ikmar Nur Alif Mat Saufi yang menyelesaikan penuh pinjaman nikmati diskaun 20% atas baki hutangnya. Rasa terkejutlah bila saya dapat yang potongan peratus untuk pembayaran. Perasaan tu rasa macam memudahkan saya untuk tidak memikirkan hutang semua. Yalah, sebab sama sekarang dia agak bercabarlah untuk dapatkan duit semua. Muhammad Shazmir Farhan Zulkapli pula memperoleh diskaun 15% untuk bayaran balik pinjaman menerusi potongan gajinya. Dia konsisten membayar sejak 2011 mengambil kira kepentingan dana PTPTN untuk keperluan generasi seterusnya. So at least dapatlah bantu untuk yang peminjam akan datang. So kita bayar, kita dah pinjam dan kita bayar balik untuk bantu siapa yang peminjam baru akan datang nantilah. So in the future kita boleh bantu untuk peminjam-peminjam yang baru akan datang. Diskaun 15% turut disedia untuk bayaran balik menerusi debit terus mengikut jadual selain penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang. Untuk bayaran balik menerusi aplikasi MyPTPTN, diskaun 5% disedia. Layari www.ptptn.gov.my atau muat turun aplikasi MyPTPTN untuk maklumat lanjut. Harga berpatutan dan pelbagai genre antara ditawarkan dalam Pesta Buku Antarabangsa PBA KL 2023. Tawaran itu berjaya menarik minat pencinta buku dari pelbagai lapisan masyarakat. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Berlangsung selama 10 hari sehingga 4 Jun, penganjuran kali ke-40 itu menyasarkan 900,000 pengunjung. Menghimpunkan 211 syarikat dan pempamer dalam industri buku, ia memudahkan pengunjung membandingkan harga. Pesta buku ni, kita boleh pergi dapatkan banyak buku dengan harga yang murah. Lepas tu dapat promosi yang kau-kau punya. Lepas tu, lain macam kalau kita biasa nak pergi kedai, kita kena beli banyak buku, pergi banyak kedai kan. So kalau kat sini semua ada kat situ. Nak komik, nak buku, Al-Quran pun ada. Senang lah kat sini macam-macam. Lepas tu kat sini pun senang kita jumpa penulis dia dengan dapat autograf semua. Datang dengan isteri dengan anak-anak untuk ke pesta buku ni lah. Kali ni pesta buku ni nampak macam meriah lah kan. Sekarang ni so banyak benda yang kita boleh dapat lah. Daripada kat sini kita boleh tengok daripada buku kanak-kanak sehingga buku orang dewasa. Macam-macam lah. Macam-macam. Buku healing ada. Bahasa Islam ada. Sebenarnya lebih kepada nak jumpa penulis je. Bagi para penerbit, peluang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperkenal karya baharu kepada umum. Platform Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni adalah salah satu platform yang sangat bagus untuk semua penulis seluruh Malaysia untuk mempromosikan buku masing-masing. Hari ini kita tengok daripada pagi sampai sekarang orang tak putus-putus datang lah. So daripada segi fizikal kat sini, memangsa kita berlingkat lebih tinggi lah. Dianjurkan bermula 10 pagi hingga 10 malam di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur PBA KL 2023 turut dilaksana secara hybrid bagi membolehkan pembelian secara dalam talian.
Sebanyak 812 leruai disediakan dengan pelbagai genre ditawarkan sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi jangan lepaskan peluang, ayo berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Sazwani Samsu, RTM. Memukau bukan? Tarian tradisi masyarakat Iban Najat. Saya terpesona dengan penggunaan alatan tradisi terabai dalam tarian tersebut. Selain tarian Najat yang memeriahkan perayaan Gawai, pesta menuai ini diserikan lagi dengan tradisi kunjung-mengunjung atau ngabang dalam bahasa Iban. Sanak saudara yang tinggal berjauhan pula akan pulang dan berkumpul di rumah panjang. Semuanya bersama-sama memeriahkan hari kebesaran tradisi yang diwarisi daripada nenek moyang. Semangat kekeluargaan dan usaha memelihara budaya warisan inilah yang menjadi inspirasi Petronas dalam menerbitkan filem berjudul Budak Terabai. Saksikan Tony yang berusaha mempelajari seni budaya warisan masyarakatnya selari dengan tema perayaan kami Akar untuk Masa Depan. Walaupun Tony sebagai penari berbakat dan terkenal di TikTok, hasratnya untuk belajar tarian Najat diabaikan oleh segelintir ahli keluarganya di kampung halaman. Mengapakah hasratnya diabaikan? Adakah konflik keluarga ini akan terlerai? Ikuti kisah lucu Tony meneroka keindahan tradisi budaya warisan sambil mengemudi hubungan kekeluargaan. Apa lagi? Mari tonton Budak Terabai di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini untuk mengetahui kesudahannya. Ikhlas daripada kami di Petronas, Gaya Guru, Gerai Nyamai. Semoga perayaan Gawai tahun ini mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan di antara kita. Wah, mana mai pengawal kita tu, Ayah? Jeff tu, penuh belajar ke Najat, dia atur rumah panjang kita. Aku tu nama mati sebut ke bajau gitu. Boleh aku nguji? Tok pengawal ngajat, ketur bahaya. Kita mesti ngembuan hati, semangat, bujang berani bakal sidar rentap. Sifat ku terima ya. Ni datang di dunia tok kesempat belajar. Sini tegap bakar mau. Kaki lancar, sikar bakal burung penawal. Laban wan sigi ngebuat darah bujang berani.